di mana penghidapnya memiliki dua atau lebih identiti diri yang berbeza. Berusia 23 tahun, Bell mengalami gangguan identiti ini sejak berusia 17 tahun, namun meneruskan hidupnya dalam penafian. Lebih 3 tahun, dia sukar menerima keadaan dirinya. Apatah lagi, Bell juga menghidap penyakit kemurungan dan CPTSD atau gangguan stres pasca trauma. Wanita ini dikatakan memiliki 20 identiti yang sering bertukar setiap masa. Adakala dia boleh menjadi seorang jejaka berusia 20-an dan boleh bertukar menjadi kanak-kanak berusia 3 tahun. Malah Bell juga mengakui pernah mempunyai personaliti selain manusia. Ikuti luahan hati Bell dalam segmen Survivor. Nama saya Naim Haris. I'm back. Bell umur 23 tahun. Sering dianggap sebagai aneh, mental dan fiction, gadis yang nampak biasa ini hakikatnya mempunyai 20 identiti berbeza. Didiagnos mengalami gangguan identiti disosiatif atau DID sejak 6 tahun yang lalu. Ini kisah gadis bernama Bell. Sebenarnya tak ada terfikir pun nak pergi jumpa doktor untuk berkenaan DID. Masa tu follow up untuk depression. Lepas tu masa perbincangan dengan doktor, tanpa sedar jadi blank. Tak ingat apa-apa. Memang tak ada berkenaan tahu apa-apa pun pasal DID ni. Bila doktor explain, saya bercakap dengan you tapi you berubah. Sewaktu zaman persekolahan, Bell juga mengalami perubahan identiti, namun dirahsiakan daripada pengetahuan rakan-rakan dan guru. Dan memang tak open up kat siapa-siapa. Jadi kalau masa dah dekat sekolah, dah switching ke apa-apa kepada another personality, diorang akan masking. We call it masking lah. Maksudnya macam diorang berlakon jadi Bell supaya orang takkan tahu that kita berubah. Mempunyai sehingga 20 personaliti membuatkan Bell sukar untuk mengimbangi dan mengharungi kehidupan sebenarnya dengan kehidupan pelbagai identiti, ragam serta wataknya. Memang sukar. Memang susah sangat nak handle, especially bila dapat tahu kita ada jantina lain, ada agama yang lain. Kita Muslim, kita Islam, dan dapat tahu ada altar yang Christian. Jadi macam mana tu boleh jatuh murtad ke, Bell sendiri risau. Tapi dengan bantuan ustaz-ustaz yang Bell pernah pergi, dia cakap tak ada masalah. Sebab bila dah switching tu, dijatuhkan kategori tidak waras sementara. So atau tu agama lain bukan atas dosa dia. Itu memang luar inilah kawalan. Seseorang yang memiliki dua identiti, ada seketika dia menjadi seorang Muslim dan kemudian berubah menjadi seorang yang bukan Muslim. Jika benarlah ia berada dalam keadaan sedemikian rupa, maka dia berada dalam keadaan tidak waras ataupun berada dalam keadaan ia tidak memiliki akal yang sempurna. Sedangkan dari sudut hukum di dalam Islam, ulama-ulama usul telah pun membicarakan bahawa sesungguhnya syarat ataupun disebut sebagai syurutut taklif itu ada 5 perkara. Syarat seseorang dibebankan dengan sesuatu hukum terhadap tugasan-tugasan ataupun kewajipan yang telah pun diarahkan oleh Allah, itu ada 5. Yang pertama, dia mestilah seorang Islam. Yang kedua, telah pun sampai tahap baligh. Kemudian yang ketiga, dianggap sebagai berakal. Yang keempat, sampainya syariat Islam kepadanya. Dan yang kelima disebut dengan nama al-istita'ah, berkemampuan. Daripada 5 perkara tersebut, salah satunya ada yang tidak sempurna, iaitulah berakal. Kerana ketika dia berada dalam keadaan identiti yang bertukar, dalam keadaan dia berada dalam identitinya bukan Islam, di saat ketika itu akalnya tidak berfikir dalam keadaan waras,
maka tidaklah ia dianggap sebagai berdosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan penyelesaian pada masalah tersebut insya-Allah. Assalamualaikum, it's Belle. So everybody, it's Ivy today. It's hospital. Kalau tuan badan ni switch kepada alter lelaki, dah jatuh kategori dia ni dah separa tidak waras. Yang ni memang interesting sebab kita ada satu vocal cord je, macam sekarang ni memang suara Belle yang asli. Tapi bila switching kepada alter lelaki atau alter budak, completely tukar suara. Muka aku tapi perangai lain. So memang berubah. Suara akan jadi deep, watakan nada suara akan memang nampak berubah. Memang dengar berubah, like body language pun berubah. And eyesight, macam dah tak pakai spek. Ada personality dia, dua orang pakai spek. And power dia sangat tinggi. Bila dia pakai dia yang pening dengan mata tu. This is me. I arrive at Yes Palace. Billy dia more kepada, dia 6 tahun kan, so dia memang perangai budak-budak habis. Kalau nampak air memang dia akan lupa lah, like this body belongs to a grown female. Dia akan lupa, dia akan berperangai budak, dia akan isap tu susu. And then cara dia cakap tu jenis yang orang cakap suara tu macam suara kartun ke, buat-buat ke? Tak, tu memang suara dia. Sewaktu sesi temu bual, rakaman terpaksa dihentikan seketika. Belle dengan tiba-tiba mengalami perubahan identiti. Kali ini dia menjadi personality seorang lelaki. Ada dulu. Itu apa ni? Interview untuk Nina kan? Tak tahu apa-apa kan? Ada. Mungkin tak tahu lah. Cuba susah. Tak nampak, tak ada kelas. Tak apa Ajak. Aku pakai tudung pula Ajak. Belle bergegas ke bilik meninggalkan sesi temu bual yang sedang berlaku. Dia kemudian muncul dengan personality baru. Hai, nama saya Naim Haris. I'm one of the trauma protectors, also known as a persecutor. So, persecutor ni more kepada protecting people, tapi cara kita orang lah. Ada je yang label Belle perempuan gila, ada yang label Belle penipu, etc. lah. Macam banyak sangat. So, for me, yang ada personality yang macam dan tak korang lah, cakap aku hidup aku tahu aku protect Belle, settle. Macam tu lah. Belle yang bekerja di sebuah pusat barangan kosmetik mampu menjalani kehidupan hariannya dengan lebih selesa dan ceria melalui sokongan rakan baiknya yang sentiasa memberi dorongan. Kalau dia switch, kalau dia rasa macam nak switch macam tadi, dia susit, I akan suruh dia relax dulu, minum air. And then I tak suruh dia tahan switching. Kalau dia tahan switching, dia akan rasa lagi sakit. And body fatigue and everything. So I tak nak dia scan dia dekat bahagian tu, I suruh je. Kalau siapa-siapa nak fronting, selain daripada dia, just let it go. Belle tak minta dia ada MBD, CPTSD, DID, anxiety and everything. Sebab yelah, kita pun as a third person mestilah kena open and menerima diorang punya condition. Wartawan Nona cuba mendapatkan pandangan pakar mengenai penyakit ini. Dari segi ubat-ubatan, dia ada bukti klinikal yang khas untuk merawat DID. Tapi jika pesakit DID mengalami kemurungan atau keresahan, antidepresan dan anti-anxiety boleh digunakan. Memandangkan diagnosis DID ini memang wujud, ini bukanlah fiction. Jadi, mengikut apa-apa sahaja, isu kesihatan mental ni memang masih stigma di kalangan masyarakat kita. Kepentingan untuk berfikiran terbuka dan percaya yang ianya adalah salah satu daripada masalah kesihatan mental tu penting. So, I hope masyarakat buka minda, buka mata, buka hati, terima. Dan tak semua orang yang sempurna.
ada orang yang jenis tak bercerita. Macam kami jenis bercerita sebab kami nak bantu orang-orang yang tak boleh bersuara, kita orang jadikan suara. Keadaan pesakit DID sukar dipulih. Mereka boleh menjalani sesi terapi untuk meredakan gejala dan memastikan keselamatan pesakit juga orang di sekeliling terjamin.